Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini jangan jauh-jauh, mari dekat-dekat sini. Aku nak cerita dengan kamu satu isu yang paling hangat yang aku cari dan cari, akhirnya jumpa. Aku sangat bersetuju dengan pendapat Profesor Emeritus Datu Zainal Kling berkata, yang mengatakan bahawa kemenangan UMNO dan BN di beberapa PRK dan PRN tidak boleh menjadi ukuran sebenar kekuatan parti tersebut, yaitu Parti UMNO dan Barisan Nasional. Dan lebih menarik lagi, Profesor Emeritus Datuk Zainal Kling juga mengatakan PRU 15 pasti milik UMNO jika Zahid dan Najib bersara, kata penganalisis politik. Apa pendapat kamu semua tentang isu yang hangat kali ini? Aku sangat gembira jumpa isu ini untuk diulas. Karena memang aku sangat berminat dan aku punya pendapat pun sama dengan apa yang dikatakan penganalisis ini. Saya bukan penganalisis, saya hanya pemerhati politik. Tapi sedang belajar untuk menganalisis politik. Pada pendapat saya, memang ada kebenaran. Boleh kata 98% kebenarannya iya. Sekiranya Najib dan Zahid cepat-cepat bersara, letak jawatan dalam UMNO maupun Barisan Nasional, saya pikir PRU 15 pasti milik UMNO dan milik Barisan Nasional. PH hilang kuasa, PH hilang hala tuju, PH tak tahu lagi nak ulas apa kalau Najib dan Zahid sudah tidak ada lagi menghantui UMNO dan Barisan Nasional. Ada juga orang kata kepada saya, UMNO Barisan Nasional diselamatkan oleh Najib dan Zahid. Memang ada kebenaran di situ. Tapi sebenarnya pada pendapat saya tidak juga 100% diselamatkan oleh Zahid dan Najib. Kerana yang menyelamatkan itu sebenarnya adalah langkah-langkah yang kita katakan langkah katak, langkah syaiton, langkah syaiton. Semua langkah-langkah inilah yang menyelamatkan UMNO BN. Bukannya kekuatannya sendiri. Kerana itu pendapat saya. Dan yang paling penting, kalaulah seperti yang dikatakan oleh penganalisis ini, Zahid dan Najib bersara daripada politik, apalagi bersara dalam UMNO dan Barisan Nasional, aku pikir tidaklah semua mungkin, tapi lebih kurang dalam 60, 70, 80% orang yang selama ini menyokong UMNO Barisan Nasional telah meninggalkan Barisan Nasional dan UMNO akan kembali semula ke pangkuan UMNO dan Barisan Nasional. Kerana ramai juga kawan-kawan saya, pemerhati-pemerhati politik yang lain bercerita, kami cerita-cerita, mereka katakan mereka akan kembali semula menyokong Barisan Nasional dan UMNO. Ramai daripada 10 rakan yang aku cerita-cerita punya cerita, daripada 10 itu 9 mengatakan aku akan kembali semula menyokong Barisan Nasional dan UMNO sekiranya Zahid dan Najib ini bersara. Kerana mereka kata yang mereka sanksi ini adalah Zahid dan Najib ini masih lagi tidak lepas daripada membebankan UMNO, kata mereka. UMNO tidak boleh terlampau yakin dan selesa selepas menang bergaya dalam beberapa PRN dan PRK baru-baru ini. Penganalisis politik Profesor Emeritus Datuk Zainal Kling berkata, kemenangan itu tidak boleh menjadi ukuran sebenar kekuatan parti tersebut. Memandangkan bilangan keluar mengundi adalah kecil dan sokongan kepada mereka pula datang daripada penyokong tegar. Kemenangan baru-baru ini di PRN Johor terutamanya adalah bukan karena pertambahan undi daripada pengundi lain, tetapi karena wujudnya pengundi atas pagar pertama. Yang kedua, ramai tidak turun mengundi. Sebenarnya yang mengundi UMNO itu hanyalah yang penyokong tegar mereka. Masalahnya di PH dan PN adalah mereka, ramai penyokong mereka tidak mengundi. Kenapa? Ada yang kata dengan aku, mereka kecewa. Mereka kecewa kerana
berlakunya langkah Sheraton itu. Mereka kata dah undi puas-puas, dah undi penat-penat, dah berjuang penat-penat, akhirnya tumbang begitu saja. Kecewa. Tapi harus ingat, luka itu sudah mulai sembuh dan mereka berhasrat untuk menang semula dalam PRU 15 akan datang. Bagaimanapun, beliau pendapat, yaitu Profesor Emeritus berpendapat, UMNO tetap mampu memenangi pilihan raya umum PRU 15. Malah mungkin menang besar sekiranya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak bersedia bersara dari politik. Persoalan yang petang ini, yang paling hot, yang aku suka dengan tajuk ulasan kali ini adalah Najib dan Zahid sediakah untuk bersara? Kalau mereka bersara, mereka nak jadi apa? Terutamanya Najib, kalau dia bersara, masih adakah auranya untuk memenangi semua tuduhan di mahkamah? Begitu juga Zahid. Dan ada orang kata aura Najib itu masih kuat di dalam UMNO Barisan Nasional. Jadi kalau Zahid dan Najib letak jawatan atau bersara, adakah aura di dalam Barisan Nasional UMNO itu akan berkurangan? Pada pendapat saya, tidak. Aura makin kuat. Kalau Zahid dan Najib bersara daripada UMNO dan Barisan Nasional, aku pikir UMNO dan Barisan Nasional bahkan besarnya aura lagi. Karena mereka sudah kehilangan ataupun beban mereka untuk mempertahankan maupun menjawab tuduhan-tuduhan berkaitan Najib dan Zahid Hamidi sudah boleh dikatakan tiada. Selagi ada pemimpin yang mempunyai masalah mahkamah dan terpalit dengan isu rasuah, UMNO dan Barisan Nasional tidak mampu mencapai matlamat kebenaran sepenuhnya, kata Profesor Emeritus ini. Selagi masalah itu ada, mungkin ada pengundi golongan muda, ramai mengundi nanti. Kita tidak tahu hati pengundi muda. Mungkin golongan ini menolak UMNO kerana ada masalah seperti itu, pemimpin yang rasuah, katanya. Aku setuju dengan kata-katanya ini. Orang-orang yang veteran ini, yang sudah berusia, penyokong kegar UMNO yang sudah berusia, mereka nih memang tegar. Apa jadi pun jadilah. Yang penting mereka sokong UMNO. Siapapun orang yang dicalonkan, mereka tetap sokong. Berbanding dengan pengundi muda ini, terutamanya undi 18 dan juga undi yang mana umur mereka masih lagi dalam lingkungan 30 hingga 40, memang mereka akan memilih untuk memilih integriti. Kemenangan itu mungkin akan ada, tetapi barangkali tidak seluas dicapai kalau tidak dibersihkan dalaman UMNO, katanya lagi. Tambah beliau, pembersihan dalam UMNO tidak dapat dilaksanakan selagi tiada pemilihan parti selepas ia membuat keputusan menangguhkan pemilihan selepas PRU 15. Justru beliau pun pendapat adalah lebih baik pemimpin itu sendiri menarik diri dan tidak menawarkan diri bertanding sebagai calon dalam PRU 15. Saya percaya, katanya, UMNO dan BN mempunyai kekuatan organisasi yang menyeluruh dan meluas sehingga ke peringkat akar umbi. Keupayaan UMNO sebagai sebuah organisasi untuk menggerakkan kempen ke akar umbi lebih baik berbanding parti lain. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Parti Keadilan Rakyat PKR, mahu malah Pakatan Harapan PH sekalipun tidak meluas akar umbi seperti UMNO, katanya. Esroni sebelum ini melaporkan meskipun populariti Najib dilihat meningkat kebelakangan ini, namun hanya 4% pengundi mahu beliau kembali menerjui negara. Maklumat itu dikongsi Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Rafizi Ramli yang mendakwa data berkenaan merupakan dapatan kajian yang dilakukan pada akhir Februari lepas. Bahkan dakwa Rafizi lagi, ahli Parlimen Pekan itu merupakan pilihan terakhir selepas 5 tokoh politik lain termasuk seorang lagi Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bermakna Tun Mahathir Mohamad berjaya mengalahkan Najib sekali lagi. Kalau dipilih menjadi Perdana Menteri sekali lagi, Tun lebih dipilih berbanding Najib Tun Razak. Wow, ini satu pendedahan luar biasa. Sebelum kita berpisah, adakah Anda menyanggah pendapat daripada Profesor Emeritus ini? Adakah Anda tidak bersetuju dengan beliau?
ataupun Anda bersetuju dengan pendapat Profesor Emeritus ini. Sekiranya Anda mempunyai komen, sila tinggalkan ruangan komen. Sekiranya Anda suka dengan video ini, share video ini kepada semua orang, supaya orang juga tahu bahwa Malaysia perlu pemimpin yang baru, yang berintegriti, bersih. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.